di Stadium Nasional Bukit Jalil. Terima kasih Rizal dan juga rakan saya di situ. Rizal dan separuh masa yang kedua akan dimulakan. Tidak ada pertukaran yang akan dilakukan oleh Malaysia. 21 dikeluarkan dan 26 dibawa masuk Malaysia. Ashari Samsudin dibawa masuk dan yang dikeluarkan pemain Malaysia adalah pemain nombor 21 iaitu Amirul Hadizan. Jadi nampaknya Bayona Richard melihat kemasukan Ashari Samsudin, posisi yang nampaknya tidak berubah kerana dia adalah pemain sayap di tempat Islam. Ya Datuk, itu yang saya katakan tadi, Amirul Hadi sepatutnya memain peranan dalam serang kerana inilah strategi yang digunakan oleh Raja Gopal supaya senantiasa berada 3 penyerang semasa beliau membuat serangan, di mana pemain ini Ashari mungkin boleh menyumbang dalam aspek itu, Datuk. Dimulakan separuh masa yang kedua, 0-0 kedudukan setelah 90 minit. Indonesia melakukan asakan awal. Gerak yang dilakukan Fazil Selas dan juga Muslim berjaya menyekat. Tapi datang lagi Indonesia. Satu hantaran menarik dilakukan di sini. Nasuha tapi telah melepasi garisan gol. Cubaan lintang yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Kosong. Indonesia memulakan gerak awal separuh masa yang kedua. Fahmi tidak begitu diuji sebenarnya. Walaupun ada sekali tadi tendangan dilakukan Bostami, tapi tidak menuju ke arah pintu gol. Ya, Datuk, 45 minit ini adalah 45 minit yang paling mustahak untuk pasukan kita kerana di sinilah kita harus mencari bekal untuk sebelum kita bertandang ke Gelora Bung Karno nanti. Oleh pertahanan Mahali Jusali, kehilangan pola di situ. Dan Indonesia mula mengatur gerak, melarikan bola dari Firman Utina. Satu hantar menarik di tengah, Muslim berjaya untuk menanduk sebelum sampai kepada Gonzales. Syafiq Rahim berkembang di seberang sana. Ashari Samsudin hantar sedikit ke belakang untuk Asharuddin Putra. Di tengah Safi Saleh. Syafiq berada di situ. Syafiq terus menghantar di sini kepada Kunalan. Kunalan Mahali di belakangnya. Cuba masuk. Tak berjaya di situ, tapi dah sampai Mahali. Berjaya menampan pergerakan yang mau dilakukan oleh Okto. Sebenarnya pergerakan tadi semasa Kunalan memperoleh bola, Mahali harusnya membuat larian daripada belakang. Man from behind. Boleh menewaskan atau mengelirukan Nasuha tadi. Di hantaran ke depan. Cuba dilakukan oleh Indonesia. Melibatkan Yongki. Cederakah Yongki? Dipakai depan Indonesia, Yongki dan juga pemain yang mungkin boleh dibawa masuk di sini. Pastinya lah pemain seperti Baktin, maka Irfan Baktin. Dan peluang untuk Indonesia menjadikan gol. Offside. Diangkat bendera di situ oleh Al Surinathan. Satu pergerakan yang dilakukan oleh pemain Indonesia itu Christian Gonzales. Kita perhatikan di sini ulang tang bagaimana hantaran panjang. Dia dilihat di situ telah berada di belakang pertahanan sebelum tandukan dilakukan dari tendangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia sebelum itu. Dan nampaknya tadi pemain Malaysia pada ketika itu. Ya, sebenarnya itu adalah satu hantaran yang baik kerana Gonzales berada di antara dua pemain pertahanan kita dan beliau menggunakan kesempatan itu untuk menguis bola. Walau bagaimanapun itu adalah satu pergerakan yang cantik dilakukan tadi. Saya dikira gol itu kerana offside. Sekarang ni Okto pula bergerak di tengah. Okto masih tidak dapat call dan bagaimana tendangan yang berjaya dilakukan di situ oleh pemain tengah Indonesia. Indonesia mula menekan sekarang ni dari Bustami. Satu tendangan dari luar kotak penalti yang dilakukannya sebentar tadi. Mereka cuba membuat asakan daripada bahagian midfield ya. Mustaman di situ dan juga Firman yang mengemudikan midfield. Cuba membuat serangan-serangan atau percubaan daripada bahagian middle third tadi. Masih 0-0. Muslim terus memberikan kepada Asharuddin. Mencari Ashari Samsudin.
Asy'ari cuba membelah pertahanan Indonesia. Tak berhasil akhirnya. Coba dikawal oleh Zulkifli. Hantar di tengah. Semula Indonesia mengal keadaan. Bostami kepada Muhammad Ridwan. Satu gerak yang melepaskan semula kepada Firman Otina. Cuba mencari Okto. Yang dikawal oleh Mali Jusali. Malaysia sekarang ini West Gunalan. Satu lorongan menarik diberikan kepada Rosharul dan Talha. Sudah dipotong oleh Hamka dan dipersalahkan di situ. Rosharul dan Talha. Perhatikan di sini bagaimana asakan yang dilakukan oleh Nur Syahrul menjatuhkan Hamka Hamzah. Sebenarnya ditolak, saya rasa ditolak. Ditolak sebenarnya. Tolaknya Hamka. Tenangan gol. Di situlah penjaga gol Marquis. Dan di tengah percaya terus di situ Malaysia Syahri. Hantaran kepada Okto telah keluar dari permainan. Mali Jusali. Syahrul Idan Talha. Dapat semula kepada Firman Otina dan juga Muhammad Ridwan. Satu gerak menarik melibatkan Yoki di situ. Gonzales yang cuba marah tapi terkena pemain pertahanan Malaysia. Teruskan kata pengadil. Peluang untuk Malaysia sekarang ini. Safi Sali cuba hantar ke tengah, tak percaya. Kunalan pula sekarang ini. Hantar semula kepada Safi Sali. Satu gerak menarik di sini mencari Nur Syahrul. Tamparan Nur Syahrul hanya memberikan terangan gol atau sudah. Ada satu gandingan pergerakan yang cantik dilakukan oleh Safi Sali tadi dengan Syahrul. Perhatikan di sini bagaimana Safi Sali. Sulit telah diambil. Itu tamparan dilakukan oleh Syahrul. Bagaimana kali ini peluang untuk Malaysia tidak. Percaya dikeluarkan di situ oleh Zulkifli. Dan Syahri Samsudin sekarang mencari ruang, tak percaya. Tenangan gol untuk pasukan Indonesia. Pemain yang mencari gol terbanyak dalam Liga Malaysia untuk Liga Super pada tahun ini. Syahri Samsudin dari Terengganu. Dia masuk menggantikan Amirul Hadi Zainal. Gol Marcus. Amaruhidan kepada Asy'ari. Dapat dirampas oleh Asy'ari. Cantik di antara sini Perkunalan. Tiga pemain Malaysia sudah siap sedia sekarang ini. Syafiq Rahim di tengah sekarang ini masuk. Nur Syahrul dan Talha juga begitu. Dan akhirnya bagaimana kali ini. Orang percuma. Gunalan dijatuhkan di luar kotak penalti. Ya, satu tindakan berani dilakukan oleh Gunalan kerana inilah sebagai seorang penyerang harus melakukan kerana senantiasa mesti mengundang para pemain pertahanan musuh untuk membuat komit. Dalam aspek sebegini maka kita boleh dapat tendangan percuma dan sebagainya. Okto menghalangnya tadi. Tendangan percuma. Syafiq Rahim. Malaysia ada berapa orang di depan pintu gol? 8 sebenarnya yang sudah masuk ke kawasan penalti pasukan Indonesia. Tolak menolak berlaku di situ. Dalam pada itu tak sudah nampaknya penjaga Indonesia Marcos. Ya, ada insiden laser saya rasa. Laser dihalakan ke arahnya. Ini adalah komplain yang kesekian kali dilakukan oleh Marcos. Kita perhatikan ada silaun hijau itu. Sambil itu Marcos mengajak pemain-pemain lain untuk keluar. Ini yang saya katakan tadi, kerana pancaran laser ini boleh menyebabkan kesukaran untuk pemain dan cara tak langsung benda ini juga boleh menarat sehingga membantut proses permainan. Dan sekiranya ini berlaku, kita harus ingat prasyarat pertandingan kita mesti bermain di padang berkecuali.
maka kita sukar akan mengadakan para penonton untuk datang. Maka kita harus beri kerjasama dalam aspek ini, Datuk, kerana kita tidak ingin benda ini menyekat atau menyukarkan proses perlawanan ini. Ini yang dicari oleh Indonesia, saya rasa. Raja Gopal sedikit tertekan sekarang ini. Menyatakan sesuatu kepada Alvin Rizal. Insiden laser nampaknya mula diperkatakan ketika kita bertemu dengan pasukan Vietnam lalu. Dan ia juga menjadi tajuk akbar dan juga perbualan hebat di Indonesia. Dan situasi ini nampaknya turut dilihat sekarang dibangun dari di atas pentas Raja lah ke bawah duri Yang Maha Sultan Pahang, Presiden FM dan Menteri Belia dan Sukan serta Menteri Olahraga dan Pemuda Indonesia yang hadir di Stadium Nasional Bukit Jalil. Markus yang banyak kali menimbulkan masalah ini kerana laser diarahkan ke wajahnya ketika serangan dilakukan oleh Malaysia. Ya, Datuk, kalau sekiranya kita lihat dalam situasi ini sudah membantu momentum permainan di mana kita sedang membuat percubaan ke pintu gol Indonesia. Maka memihakkan kita. Kita tidak boleh melakukan ini, kita harus beri sokongan. Ada pula yang melempar bunga api di tengah padang, marah kerana pertandingan dihentikan. Itu melebihkan lagi tekanan, saya rasa, untuk Malaysia sekarang ini. Inilah sebahagian dari penyokong-penyokong Indonesia yang terbang dari Jakarta. Dan yang ramainya adalah pekerja-pekerja Indonesia di Malaysia ini. Sudah 3 atau 4 minit dihentikan permainan. Ada sesuatu yang dikatakan oleh Raja Gopal kepada Toma Masaki, pengadil dari Jepun. Ya, sebenarnya tugas ini adalah tugas jawatan kuasa keselamatan, harus mengambil tindakan yang pantas untuk menyelesaikan masalah ini. Saya rasa daripada bangku simpanan, Raja Gopal tidak boleh buat apa-apa, cuma boleh mengarahkan pemain, beri tumpuan dan fokus pada permainan. Dan perhatikan nampaknya anggota-anggota keselamatan yang berpakaian seragam kod itu telah mula turun. Duli tuanku sudah berada di bawah sekarang. Bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah, Presiden IVM, diberi penerangan oleh pegawai-pegawai dari EFF, Dato' Yap, dan juga turut bersama di situ timbalan Presiden Tan Sri Anwar Musa, menerima penjelasan dari Jaising, venue coordinator, venue coordinator dari EFF. Kita harapkan pertandingan ini tidak dihentikan. Dan kita harapkan kepada para penonton yang menggunakan laser itu supaya dapat memberi kerjasama. Dan sebahagian dari para penonton Indonesia ada kawasan di mana bergaul, bercampur Indonesia dan Malaysia. Satu semangat kesukanan yang tinggi, saya rasa. Ya, satu semangat yang kesukanan yang tinggi ditunjukkan oleh para peminat kedua-dua pasukan. Walau bagaimanapun ada segelintir saja peminat yang melakukan pancaran laser tadi. Sukan bola sepak untuk kejohanan AFF ini telah dimulakan pada tahun 1966 di Singapura, di mana ketika itu Thailand menewaskan Malaysia 1-0 dalam final. 1998 di Hanoi, Singapura menewaskan Vietnam 1-0 di final. 2000 di Bangkok, Thailand menewaskan Indonesia 4-1. Kemudian 2002 di Jakarta, Thailand menewaskan Indonesia 6-4. 2004, Singapura menewaskan Indonesia 2-1 dalam final pertama, dan final kedua Indonesia tewas 1-3 kepada Singapura. Singapura menang dengan 5-2. Dan diikuti 2006
Singapura sekali lagi menjadi juara dan 2008 Vietnam pula menjadi juara. Perlawanan akan diteruskan semula di spot di mana tendangan percuma akan dilakukan. Setelah 5 minit kira-kira tadi dihentikan. Syafiq Rahim akan melakukan tendangan percuma. Dari Syafiq Rahim, Safi Salih berada di luar sedikit kotak penalti, sentiasa dikawal di situ oleh Bostami. Kunalan berada di depan, begitu juga dengan Asyari dan pemain lain. Cantik antaran ke belakang yang dilakukan di sini dan peluang. Satu gerak yang cuma dilakukan oleh Amar Haidan tapi berjaya disekat oleh pertahanan. Malaysia sekarang ni terpaksa dua pemain Indonesia setelah lepas dari kawalan. Terpaksa dikejar semula. Dapat dikawal oleh Azharuddin Putra. Akhirnya berjaya dikawal semula oleh Malaysia. Satu gerak pantas yang cuba dilakukan oleh Indonesia sebentar tadi. Syafiq Kunalan sekarang ini cuba hantar kepada Nur Syahrul. Dah dapat rampas oleh Nur Syahrul dan Talha mencari ruang Nur Syahrul. Dan pada kali ini cantik Safi Salih. Satu kesilapan pertahanan. Saya rasa tadi mereka memberi ruang kepada Nur Syahrul untuk terus marah. Dan akhirnya dilakukan jaringan oleh Safi Salih. Itu satu pergerakan yang cantik, satu tindakan yang bijak dilakukan oleh beliau kerana beliau tidak memberi peluang sedikit pun untuk dijangka bola itu akan keluar, tetapi namun beliau mengambil bola itu dan membuat hantaran yang begitu cantik kepada Safi Salih. Dan Safi Salih seperti biasa, sebagai seorang yang begitu mantap dalam situasi itu, tidak ada sebarang masalah untuk membuat penjodohan. Syabas Safi Salih. Kita perhatikan di sini bagaimana Syahrul lepas dari Maman. Dia marah sekarang ini. Perhatikan ruang terbuka di belakangnya. Dan Indonesia merasakan dia akan melakukan terus tapping yang dilakukan oleh Safi Salih. Memberikan kedudukan 1-0. Di sini sekalinya bermula. Maman tersilap langkah. Safi Salih marah masuk kawasan penalti. Dan Nur Syahrul dan Safi Salih menanti untuk jaringan. Itulah dikatakan seorang striker yang begitu mempunyai kekuatan kaki dan juga fokus yang begitu baik. Dan apatah lagi Safi Salih, inilah kelebihan beliau, menghukum para pemain pertahanan di kawasan penalti. 1-0 Malaysia di depan. Safi Salih gol ketiga untuknya. Rajagopal dan kru di bangku simpanan nampaknya begitu gembira menyambut kejadian itu setelah berehat seketika tadi. Dan tekanan sekarang ini Safi Salih menerima dari Asyari. Nur Syahrul dan Talha sudah berada di depan tapi terlalu ke dalam dan terus untuk tendangan gol bagi Indonesia.